Hai, Assalamualaikum semua, apa khabar? Bersama saya Hanan from IDW, Transforming Space, Transforming Life. Alright, so malam ni kita nak cakap pasal investment in our house, okay? Bila kita buat rumah ni, kita bukan nak nampak cantik saja, tapi kita nak, orang kata, fikir dari segi keselamatan. Okay? Alright, saya pin topik main malam ni. Alright, so Assalamualaikum semua, apa khabar? Sihat? Macam biasa, I just nak ask for feedback. Adakah my line okay? Video I okay? Suara I okay? If let's say both are okay, can you guys comment down below some thumbs up? Sebagai tanda nak menunjukkan rumah kita ni, rumah kita pula, line I ni okay. Nak tanya, sewa rumah townhouse okay tak? Okay, tak ada masalah. Dia bergantung pada kita punya ni lah, rumah kita ni, you nak rumah jenis macam mana. So terpulang. Kalau tak ramai, even duduk rumah high rise pun okay. Dia kalau rumah besar tapi tak ramai pun tak best gak. Tak gitu. Alright, so thank you guys for your feedback. Okay, macam biasa, macam I janjikan, setiap malam kita ada giveaway 2 buku design collection. Okay, so sekejap I nak tunjuk, share dulu. I nak share dulu what is the question for tonight. Okay, so the question for tonight, apakah 3 langkah mudah untuk menggunakan QR code dalam buku IDW Design Collection. Okay, so this is the question for tonight. Okay, alright, so macam biasa, nanti along the way live session I malam ni, you boleh screenshot and post in your Instagram story and tag IDW. Okay, so malam ni I tidak kesorangan. Okay, I akan bersama one of the business owner. Dia keluarkan device gas leak detector. Alright, saya akan bersama dengan Tuan Nazim pada malam ini. Dia daripada company yang menghasilkan this device. Alright, so I nak tunjuk dulu the product yang dia keluarkan. Okay, so ini adalah produk orang kata gas detector. So dia sangat penting. Okay, kalau macam contoh dapur kita ni dah cantik, rumah kita ni dah cantik, kita kena fikir in term of safety. Alright, kita kena tambah sikit investment kita. Alright, so kalau kat rumah ni bagi I, 2 benda penting lah. Kita kena Jangan sesekali kita biarkan. Dari segi security system, dari segi safety, sangatlah penting. Okay, that's why lah kadang-kadang macam, apa itu safety dari segi macam mana? Contoh, let's say kita ada fire extinguisher kat rumah kita ke, kita ada gas detector kita ke, this kind of thing, orang kata boleh prevent daripada berlakunya kemalangan di rumah. Okay, sometimes kita tak expect adanya berlaku gas leakage, kita tak tahu. Mungkin sometimes tu kita ada kat atas, kita tak tahu kat bawah tu ada leakage, boleh berlakunya kebakaran dan sebagainya. Alright, so produk ni sangatlah bagus. Nanti I demo juga, because I ada this device with me. Alright, so I nak tunjuk video. Alright, sekejap ya. So ni adalah kata gas detector ni ada 2 tau. Satu, you boleh pakai plug point, and then at the back of it dia ada bateri. Dia ada bateri at the back. So in case kalau rumah kita blackout ke apa, dia boleh tahan sampai 6 ke 8 jam without electric. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Oh, suara tak dengar video? Sorry, you guys tak dengar suara ke the video? Okay, so this is the method of installation. Alright, so sambil tu I cakap lah kalau video dia tak dengar.
Okay, dia ada plug point cocok on the plug. If let's say dia tak ada bateri habis ke apa, you guys boleh ada bateri juga kat belakang ni. Alright. Suara air pun tak dengar Adakah suara air pun tak dengar? Tak apa. Tapi you guys dengar suara air ke? Suara air pun tak dengar Suara air. Suara air dengar. Okay, so basically this is the method lah. Once you guys dah plug in, kita akan on. Dia akan tunggu 3 minit. Dia nak orang kata, nak kata fully function lah. Untuk 3 minit dia ambil masa. Tapi once orang kata, bila nak dia akan detect gas tau. So contohnya dia akan tunjuk demo how dia detect the gas, and dia akan bunyi. Baru nak warm up tu. So dia akan ambil masa 3 minit lah untuk orang kata blend in dekat ruangan tu untuk dapat circulation apa semua kan. So gas pun dia akan ada bacaan dia tau. Bila you letak gas, lagi banyak gas to leakage, numbers ni lagi banyak. And then as the gas dah kurang, contohlah kita test nanti gas kurang kan, dia akan hilang bunyi dia. So ini benda ni sangat bagus tau. Because sometimes you bayangkan, kalau dekat rumah tiba-tiba gas lupa tutup, pak, 3 minit untuk stabilize, 3 minit untuk stabilize, and then it's fully function. Okay, lagi banyak gas leakage tu, lagi banyak numbers kat sini akan keluar. Okay, contoh as is, bila kita test nanti gas tu lama habis kan, as the numbers gas off kurang tu, dia akan bunyi dia pun akan berhenti serta-merta. Okay, alright, so I just tunjuk demo lah. So basically ni I dah plug siap-siap. So dia ambil masa 3 minit untuk stabilize, and it's fully function. So dia is wired lah. Tapi if let's say kita dia at the back pun ada ni, ada plug point ni, ada plug point, ada bateri. Kita boleh masukkan bateri in case lah rumah kita blackout kan. So it can last for 6 to 8 hours lah the battery. Okay, for example kan, okay, ni item tunjuk demo lah. Sebab nanti bila dah live nanti susah sikit nak nampak. Okay, contoh gas ni kan. Sekejap. Okay, let's say I letak kan, nampak? Lagi lama I letak, lagi tinggi. Attention please. Getting The 50. gas is leaking. Okay, so as I lepaskan ni, semakin gas kurang, dia akan, numbers dia akan kurang. Attention please. The gas is leaking. Produk demo. Buat bunyi dia kuat juga. So at least kalau macam kata kita kat atas ke apa kan, dia akan dengar lah. Tadi kalau macam you guys nampak number sampai 50 kan, because I letak the lighter tu lama, so lagi banyak detect. Okay, lagi normally kalau kat kitchen lagi lama ni number lagi tinggi. As the gas tu dah kurang, baru dia akan turun sampailah kosong. Okay, so bagi I, bila buat rumah kan, safety kena jaga juga. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang. For example lah, kuat bunyi dia, memang kita nak orang satu bilik dengar sampai ke atas. Sebab for me, rumah ni safety wise kita kena jaga. Alright, dari segi orang kata security system, safety memang kena jaga. Okay, benda-benda tu kita tak boleh terlepas pandang. Okay, sebab kita tak boleh jangka apa yang akan berlaku. Alright, orang kata dari segi macam contoh lah, apa yang kita perhatikan dari segi macam CCTV, orang kata fire extinguisher kena ada. And then one of these the gas detector. Sebab kita benda tu tak nampak gas detector tu, gas tu kan. Mungkin kadang-kadang satu orang dia senang bau, ada certain kadang-kadang tak berbau. You bayangkan contoh lah, gas tu dah berada di ruangan udara. Contoh one of our family members, mungkin lah ada yang jenis tersmoke, pasang lighter ke, ataupun nak pasang candle on the cake ke. Benda tu bahaya. Dia boleh easily berapi. Okay, so I dah tunjuk sikit, demo apa sikit about this product. Okay, which is this is really important guys, untuk mengelakkan benda yang tidak orang kata kita jangka. Kalau macam tu satu orang boleh dengar. Yes, boleh. Nanti satu jiran dengar, kenapa tu? Bunyi dia memang cukup kuat guys. Sebab benda ni kita akan letak kat dapur. So contohlah
For example, kalau our kids dah masak stew kan, pak, tengok api tak keluar, ingatkan gas habis. Lepas tu dia biarlah contoh, gas tu akan keluar. Sangat-sangat bahaya. Okay, so for me, first thing first, bila kita buat rumah tu, okay, rumah kita dah dapat ideas kan, nak buat design macam mana, konsep macam mana, what is your concern and everything. For me dekat IW, kita pun sangat menitik beratkan in term of safety dan orang kata security. Benda tu boleh beli dekat mana? Kejap lagi kita tanya owner kepada this product. Okay, Hublim nama dia. Alright. Okay, let us invite our guest tonight. Okay, I tak jumpa IG dia. Sekejap, I search sekejap guys. Okay, dia plug and play, senang je, easy to install guys. Alright, easy to install. Tak perlu you nak drill ke apa. You ada double side tape, juga boleh install directly to the plug. So benda ni bagi I sangat mudah lah. Lagi-lagi sekarang ni kita musim lockdown kan. Memang kat rumah, dapur tu memang kita most of the time kita spend dekat dapur. Barang apa tu? This is gas detector. Untuk kita install dekat bahagian dapur. Sebab dapur kan selalu kita masak kan. Kadang-kadang takut ada gas, kebocoran gas. Benda ni akan detect. Benda ni memang akan detect lah. Okay, tadi I dah send request dekat Instagram Hublim. Tapi kejap, I tunggu dia masuk je guys. Hublim.group. Yes. Kejap I tunggu the founder untuk masuk our live sharing session tonight. Okay. You guys nak tanya lebih detail about this product, let us him tonight about this product, okay? For me, this is really good things, okay? Worth for investment. Kadang-kadang contoh, let's say, kita kat rumah, kita keluar rumah ke, contoh ada one of family member kat atas, tiba-tiba ada kebocoran gas. Benda ni boleh detect and dia punya bunyi sangat kuat. Okay, bunyi sangat kuat sebab untuk orang kata untuk orang-orang dekat bilik lain ke tingkat atas ke boleh dengar. Okay, good idea inventor gadget tu, safety comfort. Betul, exactly. Sebab guys, sayang kalau macam contoh kita tak implement this kind of thing. Sekejap I tunggu Tuan Nazim masuk. Tuan Nazim pakai private Instagram ke pakai your company Instagram? Okay, dia pun. Cantik collection abang ni. Terima kasih. This is my favorite lah, my hobby. I suka collect barang. Assalamualaikum Tuan. Apa khabar? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Alright. Thank you so much. Betul, serius. You explain macam you dah biasa sangat dah pakai produk ni. Okay, tadi I dah tengok video tu. Lepas tu your team tadi ada jumpa I kan. I cakap, benda ni bagus lah. Easy orang kata plug and play terus kan. Dia tak ada macam nak kena buat wiring apa semua. Tak payah, simple. Sangat easy, user friendly. Sangat mudah pemasangan dia. Dan very cost saving is a lot of banyak benda-benda yang bagus lah daripada produk ni. Okay, Tuan Nazim. Mungkin Tuan Nazim, before kita proceed lebih lanjut, mungkin you boleh kenalkan diri you and apa company you buat. Tadi ada yang tanya, boleh dapatkan benda ni kat mana dah ada orang tanya tadi. Itu dia. Okay. So, terima kasih Tuan Hanan dan IDW. Tuan Nazim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Saya Muhammad Nazim Muhammad, pengarah eksekutif Hublim Oil and Gas. Kepakaran syarikat kami adalah menyediakan perkhidmatan mendaftar lesen LPG dan memperbaharui lesen-lesen LPG dan natural gas bagi pengguna LPG gas, sebagai contoh kilang, restoran, hotel, shopping mall, dobi, yang mana memerlukan pendaftaran lesen ni bagi memastikan dapat dia panggil satu peace of mind
bila ada lesen, menggunakan LPG ni adalah dengan natural gas ni adalah satu benda yang berbahaya. Yang mana customer-customer biasanya bila dia ada LPG dan natural gas, seumpama memiliki, dia panggil timer bomb. Timer bomb yang mana anytime benda tu boleh meletup. Tanpa penjagaan yang baik, benda ni adalah menyebabkan mereka tidak boleh tidur nyenyak pada malam hari. Kerana memikirkan tentang risiko letupan, risiko kebakaran dan kebocoran gas. Jadi kami adalah sebagai syarikat yang membantu menyelesaikan masalah sekiranya gas menjadi satu masalah bagi mereka. Itu dia. Faham. Tapi kan Tuan Nazim, anda nak tanya kan, macam mana boleh terjadinya kebocoran gas tu? Apa yang kebiasaan yang terjadi? Because you in this field kan. So apa yang terjadi? Punca-punca dia lah. Yang selalu orang terlepas pandang ke apa kan? Okey, faham? Okey, macam ni. Gas ni kebanyakan kita ada ada internet problem. Ada lag sikit ya. Tadi lag kejap, sekarang dah okey. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. So apa yang berlaku adalah dekat rumah kita ada tong gas, betul? Betul. Lepas tu kita ada hose, regulator, hose dan kita ada dapur. Kan? Jadi itu adalah sangat simple kalau kata di rumah. Jadi di rumah sebenarnya disebabkan dia simple, ramai orang tak sedar. Possibility kebocoran gas ni ada banyak sangat possibility yang boleh berlaku. Pertama sekali dekat gas ni sendiri, tangki gas tu kalau kata dapat daripada sos yang tak boleh, orang kata yang tak boleh dipercayai, contohnya tong gas dia tu regulator, dia punya valve tu dia boleh jadi ada problem kat situ. Boleh menyebabkan kebocoran. Di situ boleh jadi punca. Selain pada tu regulator. So kalau kita gas sampai kan, kita letak gas, kita clamp, kita lock kan. Di situ pun boleh jadi kemungkinan kebocoran juga. Oh, faham. Okey, selain pada tu di bahagian hose. Hose ni satu benda yang selalu orang ambil mudah. Sebab orang nampak benda tu macam tak ada apa-apa. Yelah. Kan? Dia kadang-kadang sehalus jarum punya lubang pun boleh keluar gas kat tuan kan? Sangat bahaya. Betul, serius. Sangat bahaya. Terutamanya apabila dia tidak menjaga benda tu, dia ada tendensi untuk crack. The hose itself, dia boleh jadi crack. Apabila dia crack, dia punya kebocoran tu susah nak diduga. Betul. Okey? Kebocoran yang itu adalah kebocoran yang kita boleh katakan sebagai mechanical punya failure. Okey? Tapi selain pada itu, kebocoran boleh berlaku juga bagi mereka yang mana misconduct. Dia panggil human error. Okey? Sebagai contoh, human error ni, dia buka kepala gas. Dia buka gas, tapi dia lupa nak tutup. Betul. Kebocoran macam tu adalah kebocoran yang dibuatkan oleh human error. Dan benda itulah selalu yang jadi bahaya. Betul. Benda-benda orang kata yang silly mistake ataupun benda-benda yang kita tak nampak tu lah yang kata boleh menjadi berlakunya gas leakage. Tapi dengan adanya device yang tuan keluarkan ni, dia dapat detect. Sebab mungkin tuan boleh ceritakan tuan kan, dalam you punya pengalaman dalam bidang ni. Okey? Ya. Ada tak pernah berlaku dekat rumah ke mana-mana building ke yang Okey, berlaku kebakaran ataupun letupan sebabkan kebocoran gas? Okey, sebelum tu saya perkenalkan dulu syarikat saya ni adalah syarikat boleh. Okey. Adalah diambil daripada ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, hablumillah wa hablum minannas. Oh, I see. Dia ada maksud lah. Dia ada maksud yang sangat masuk hubungan. Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Okey. Jadi Heblum ni adalah satu syarikat yang mana kita adalah kontraktor gas. Okey, kita punya bread and butter adalah di dalam industri kilang, di dalam offshore, onshore. Itu adalah kepakaran kita. Faham. Okey. Tapi apabila benda ni berlaku sekarang ni, keadaan ekonomi dan keadaan lockdown, PKP,
menyebabkan kami terpaksa diversify. Kami mula diversify. Oh, okay, faham. Kiranya produk ni baru lagi tuan Produk ni kami mulakan, kami lancarkan pada lockdown yang pertama. Oh, I see. Sangat Baru jugalah. sold out. Sold out ada? Dah sold Kalau out. orang nak order macam mana ni? Pre-order. Pre-order, Jadi kalau orang nak order, dia terpaksa pre-order. Sebab benda ni sangat penting. In fact, your founder sendiri pun, Tuan Haji Lokman, dah beli dah pakai. sendiri dah. Dah pakai dah. Dah ada dah benda ni. Kan? Jadi bukan orang biasa boleh pakai benda ni. Adalah orang yang ada kesedaran. Orang yang ada nilai tinggi. Orang yang ada orang kata, dia mementingkan keselamatan. Itu. Orang macam tu yang akan layak untuk guna benda macam ni. Bila ada kesedaran tentang safety tuan. Sebab bagi saya safety ni orang kata precaution kita kena ambil orang kata langkah-langkah apa yang kita boleh buat. Okay. Macam contoh orang kata let's say lah. Tak apalah pintu rumah tu tak payah kunci pun tak apa. Bukan orang tahu. Kita kena take consideration tu. Okay, contoh nak ada fire extinguisher. Kena ada kat rumah. Tak apalah. Apa-apa bomba ada. Lagipun tak ada apa-apa insyaAllah. Bagi saya dalam life ni kita kena sentiasa orang kata ada usaha untuk prevent this kind of thing berlaku. Okay. Contoh daripada ada fire extinguisher. Apa first thing yang boleh kita pergi lebih jauh? Gas detector. Daripada berlakunya api, sebelum jadinya api kita dah tahu ada kebocoran gas. Bagi saya benda tu orang kata kita sebagai human being ni kita boleh orang kata ambil langkah-langkah apa yang kita boleh prevent. Usaha tu kena ada. Jangan macam kata tak apa, insyaAllah tak ada apa-apa. Kita kena ada usaha. Usaha tu memang kena ada. Usaha tu memang kena ada. Betul. Dia Tuan Hanan, dia macam ni tau. Saya anggap device ni dia adalah seumpama rumah kita ni umpama kereta. Okay? Kita boleh bawa kereta Mercedes, kita boleh bawa kereta BMW, kita boleh bawa kereta Honda atau Toyota. Okay? Betul. Rumah kita bukan murah, harga beratus ribu. Betul tuan. Yang paling mahal dalam rumah adalah nyawa ahli keluarga kita. Kan? Alarm sistem dan central lock adalah menjadi protection untuk sebuah kereta. Betul? Okay? Sekiranya kita kata, tak payah ada alarm sistem. Kita tak payah ada central lock. Kereta kita tak apa, tinggal is okay. Kalau kita bawa BMW, kita buat macam tu, habis kereta kita hilang. Betul? Kan? Betul. Setuju. Rumah kita. Tuan, sekiranya lah kata kita ada alat ni, is macam kita ada satu dipanggil pengawal peribadi untuk duduk kat dapur kita dengan kos sekadar serendah 50 sen per day. 24 jam dia bekerja untuk kita. Betul? Tak perlu nak ada orang kata orang Tiga. berjaga kat dapur. Tak payah. Exactly. Tak selesa pun kalau ada, betul tak? Betul? Kalau ada pegawai peribadi duduk dekat dapur, kita tak selesa nak buat kerja, betul? Tapi yang ini Even ada sangat mudah. Macam ni, kan? Contoh ni kan. Sekarang saya switch on je. Welcome to use our voice gas detector. So, The detector suara pun kuat. sangat please kuat. wait for 3 minutes. Okay, 3 minutes dia perlukan masa. So, sekarang ni dia adalah dalam keadaan dia nak stabilize kan dengan kawasan sekitar. Sebab dia datang daripada factory, bila dia datang dia dalam keadaan yang dia perlukan ada stabilizekan dulu. Okay, dia nak biasakan lah dengan persekitaran. Jadi apabila dia dapat 3 minit masa tu dan dia akan start ready untuk operate. Jadi sementara tu sekarang kalau kita tengok kan nombor ni makin turun kan. Sekarang dah 140. Jadi kita biarkan dulu sekejap. Kita biar je dia dulu. So kita cakap kan. So sementara dia duduk stabilize, kita dah pasang dah dekat dinding kita, dekat kawasan dapur kita. Okay? Device ni kita nak pasang kalau ikutkan Tuan Hanan rasa kita nak pasang kat mana benda ni? Nak letak kat mana kedudukan dia? Kalau dengan gas, dengan tong Dekat dengan gas, stove lah. dengan stove. Kan? Dekat dengan area tempat masak, stove, betul? Okay. Betul. Kita nak kena letak dekat dengan tempat masak, tapi kita nak kena jauh daripada tong gas.
Oh, kena jauh daripada tong gas. Betul. Kita kena jarakkan 1.5 meter hingga 4 meter daripada tong gas. Okay? Sebab apa? Sebab kalau kata you kan buat macam you buat interior design, you ada dapur, ada kabinet, kan? Kadang-kadang ada orang dia letak dia punya tong gas dalam kabinet. Betul? Tapi that is the biggest mistake. Kalau dia tidak menyediakan pengudaraan untuk gas tu keluar, sekiranya gas tu bocor, hose bocor, regulator bocor, kan? Dia akan jadi apa? Dia akan menjadi satu source yang mana ada je spark ignitor, dia akan jadi explosion. Boom! Habis satu rumah. Faham. Kan? Jadi apa yang kita perlu buat adalah gas detector ni, dia perlu duduk di luar daripada kawasan tangki tu, tong tu. Okay, maknanya dia tadi maksud tuan, okay, contoh let's say gas tu bawah kabinet, tapi as long dia ada airflow, Okey, airflow dia tak boleh ada keluar. masalah. Dia boleh keluar. Gas tu Tapi kalau dia bocor, kena tapi kena jarak apa tadi? 1 ke 1.5 meter hingga 4 meter. Exactly. Boleh tengok Kalau- dalam manual. Bila kita bagi unit ni, kan? Kita bagikan unit ni, dia datang dalam kotak. Dalam tu kita kena sediakan manual sekali. Dalam manual tu dia ada tulis 1.5 hingga 4 meter jarak. Faham. Ni dah ready. Nampak? Ni dah fully function lah. Kalau ada gas dia akan bau directly. Sorry? Kalau dia ada gas ni terus bunyi lah ni sebab dia dah stabilize Okey, kan. ni contoh Sekarang ni detektor ni kosong, betul? So dia tak detect sebarang gas. Okay? Tapi ni saya ada lighter. Lighter ni dia adalah gas. Okay? Dia adalah gas. Apa yang gas yang kita ada dekat rumah tu, gas tu adalah gas juga. So kita onkan ni. Kita tak boleh nyalakan api pun. Kita just onkan ni. Keluarkan gas dia tu. Keluarkan gas ni. Kan? Attention, Dia please. dapat 20. The gas is Ini vacant. level yang berbahaya. So sekarang ni gas masih ada. So gas ni 20, Attention, please. dia bagi tahu The alarm. gas is vacant. Gas is leaking now. So bila gas ni bila dia duduk kat situ dalam kandungan yang tinggi, dia akan terus berbunyi. Attention, Nampak? Dia dah turun. the gas is vacant. So, Bunyi pun kuat oh. okay, sorry. Bunyi dia memang kuat lah untuk senang orang Kuat. aware. Cukup untuk kejut kawan tidur. Boleh Sebab jadi alarm benda- tuan. Orang tak nak bangun pasang Pecah dengan tak alarm nak tiga. bangun Kan? Tapi nak ceritanya sekarang ni bila dia dah sampai reading dia dah selamat, dia akan drop balik. Faham. Kan? Jadi benda ni dia bukanlah satu benda yang macam kalau kita gunakan hidung kita untuk menghidu. Hidung kita ni musim-musim Covid ni mungkin ada orang yang hidung tersumbat. Ataupun mungkin ramai orang dekat dapur masak dengan belacannya, dengan goreng tempoyaknya. Dia tak dapat detect dah bau gas. Api tengah nyala-nyala. Source of api tu ada dan gas pun ada, udara pun ada, dia akan jadi punca untuk letupan. Cukup. Letupan ni tuan, most of the time kalau kata orang kena letupan, dia punya kecederaan tu very bad. Betul. Dia tahap punya apa kebakaran dia tu kulit terbakar teruk Melecur. kena. Melecur Betul. teruk. Saya nak cerita, saya sebenarnya, saya tak tahu saya boleh kongsi kat sini ke tidak. You know? Boleh. Your founder, Tuan IDR Lokman, dia adalah satu orang yang pernah melalui satu situasi kebakaran di New Zealand. New Zealand, betul. Kan, situasi tu bagi saya, you can imagine, you nak pergi bercuti bawa family. You travel all over the world. Orang kata daripada Malaysia nak sampai ke New Zealand, mesti semangat you tu very semangat, betul tak? High Betul, semangat, setuju. betul tak? And then you sampai sana, you tak bawa benda macam ni. Sebab you tak tahu, you tak ada ilmu lagi. Benda ni tak ada orang cerita. Jadi bila sampai sana,
Nauzubillah, berlakulah kebakaran ataupun letupan. Kan? Betul. So for nothing, you tak ada siapa pun nak pergi tu you. You tak ada bawa bodyguard you. Bodyguard ni tak bawa. Dia bukan saja letak kat rumah tuan. Kalau pergi bawa travel pun boleh bawa Yes, sangat ringan. Tak ada Ini masalah. sangat ringan. Tak ada masalah. Betul ringan. Ringan gila. Sangat Di sini ringan. memang ringan gila. Masuk dalam beg je. Ha. Kan? So, you know, ringan dan sangat, orang kata apa, menarik. Lepas tu, Easy to carry. kan? So maknanya kalau kita duduk dengan kita punya contoh kitchen cabinet kita yang cantik contoh, yang design, latest design, ada benda ni, dia akan cakap, wow. Tuan ni bukan saja mementing kecantikan, kecantikan, kosmetik, tapi tuan dia adalah memikirkan tentang keselamatan. Betul. Itu sangat penting tuan. Dia mesti datang kedua, datang bersama benda tu. Cantik dan selamat. No point kalau cantik saja tapi tak selamat. Betul. Kan? Bayangkan tuan, dengan serendah 50 sen per day, you pakai setahun, after 1 year, you beli yang baru, you tak payah pening kepala. Betul, setuju. Macam konsepnya, pakai buang. Setahun, you beli baru. Pakai setahun, pakai beli baru. Tapi, benda ni dia boleh tahan lebih daripada setahun. Berapa lama tuan tahan produk ni? Okey, sebab sekarang ni pun produk ni, kita pun tak boleh nak cakap kata benda ni lama, sebab kita pun baru saja launch, tak sampai pun sebulan. Itu pun kita punya produk dah sold out. Maju. Okey. Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah. ramai orang duk tunggu benda macam ni, ramai orang duk tunggu. Orang tak tahu. Betul. Kita sebagai kontraktor, saya dulu sebagai kontraktor, kami buat kerja panas, tengah panas, masuk dalam kilang, buat kerja macam-macam. Kami duk bayangkan kami memberi manfaat kepada orang bila kami masuk kilang. Tapi kami lupa, kami sebenarnya perlu beri manfaat kepada orang-orang di luar kilang. Which is mak kita orang, isteri kita orang, Betul. adik-beradik kita orang. You know, orang yang lebih memerlukan benda ni, yang lebih orang kata, yang tak ada kesedaran pun tentang benda macam ni. PKP betul-betul mengubah, you know, cara kami berfikir. Untuk menjadi insan yang lebih menghargai orang sekeliling. Memberi manfaat kepada orang ramai tuan. Exactly. Itu the most important thing. Memberi manfaat. Dalam musim sekarang, ramai orang yang kehilangan pekerjaan, betul? Betul. Ramai orang tengah susah. Cuba bayangkan Setuju. kalau sekiranya kami beri peluang. Kata malam ni kami open untuk orang nak jadi dropship kami. Mhm. Kan? Boleh tuan Ada open peluang kepada Masalah. maybe audience di luar sana, orang kata contoh time musim-musim lockdown ni, contohlah work from home, nak cari extra income ke, those yang orang kata ada masa lebih ataupun kehilangan kerja, boleh orang kata jadi dropship tuan Tuan, in fact Tuan sendiri dah ada unit ni. Tuan sendiri pun boleh tolong bucketkan untuk kami sebab Tuan, ahli keluarga kita kadang-kadang tak tahu. Betul. Tuan rasa kalau kata contoh macam ni lah. Kalau lah kita kata berlakulah kemalangan, auzubillah. Tuan rasa berbaloi tak? Kita spend RM200 benda ni, which is harga 199 sekarang. Dengan Bagus, saya rasa perubatan. berbaloi boleh. Sangat berbaloi, betul tak? Betul. Saya cakap terus-terang, saya sendiri pun tak tahu sebenarnya kenapa kami bagi harga macam tu adalah kerana kami sebenarnya memikirkan tentang bukan kerana keuntungan, tetapi kerana macam mana kami boleh beri manfaat pada ramai orang. Betul. Jadi alhamdulillah, kami bila dapat produk ni, kami dapat produk ni dan kami share, your founder Tuan IDR Haji Lokman, dia adalah rakan yang orang kata paling awal grab benda ni. Sebab dia kata this product is very good, dia kata. In term of safety kan tuan Sorry? In term of safety dan sebagainya sangat penting lah. Bagi saya kalau macam this kind of product tuan for example tadi tuan kata serendah tak sampai RM200, 199 kan? 50 sen Tuan. sehari, setuan. 50 sen sehari. Ha. Mungkin lah bagi saya how kita nak increasekan orang kata kesedaran kan. Contoh let's say I dah duduk rumah ni 10 tahun tak pernah pun ada gas leakage. Benda tu kita tak boleh expect. Bagi saya this case kita boleh relatekan macam contoh lah. Okay. Mungkin orang ambil pandang enteng macam medical insurance, life insurance sebab I muda lagi kot. What the thing worst thing kita boleh berlaku. Macam itu yang biasanya kenapa ramai mungkin anak-anak muda tak nak ambil precaution macam tu. Mungkin dulu pun saya ada mindset macam tu tuan. Lepas habis belajar kan. Tak nak lah.
buat apa kan, contoh kan. Tapi macam time tu I dapat orang kata knowledge, orang kata educate by the agent, which is my friend kan. Dia instead of menjual, dia educate. Apa yang Exactly. boleh berjadi. Kita tak sedar. Oh betul lah. Tapi at the end bagi I, dia bukan pembaziran. Tetapi it's a good orang kata untuk Invest. anything worse can happen. Contoh Exactly. tuan, I cakap kalau kos masuk hospital tinggi. Kita tak tahu. Memanglah kita muda, but things can happen. Tapi I pun sendiri pernah admitted to hospital, pernah undergo operate, which is kalau I rasa umur muda kot, macam mana boleh masuk hospital. Tapi okay, bila ada insurans kita dah cover. Betul. Kalau contoh let's say kita tak ada insurans kan, are you willing to spend like berapa ribu untuk go for 50,000 operate kan? betul. Kita at least Selupu. kita contoh beribu-ribu kan, at least bila ada insurans kita can cover. Sama juga macam bila ada gas detector ni kan, kepada penonton yang sedang menonton kan. Okay, hanya serendah tuan kata tadi 50 sen per day, Yes. it's a good investment. Contoh, kalau contoh berlakunya orang kata kebakaran kita tak dapat elak, you bayangkan kerugian yang you hadapi. Contoh kalau let's say tuan kat bahagian dapur dah cantik-cantik, dah spend berpuluh ribu, itu bahagian dapur dia terbakar. Kalau lambat bomba datang, apa semua, Satu rumah. satu rumah boleh berjadi. Rumah dah berapa dah harga nilai. Betul. Tu sangat penting bagi saya. For Betul. example, kalau contoh this is memang bagi saya memang worth it lah untuk Brilliant. mengelakkan daripada kita menghadapi banyak kerugian lah tuan. Ni tahanan sebenarnya. Saya nak bagi kredit to my team. You know? Sebab bila berlaku PKP, lockdown ni, kebetulan saya baru hadir satu kelas Datuk Wira. Saya punya mentor. Dalam kelas Datuk Wira tu, dia adalah kelas MLB, Monthly Leadership Bootcamp. Okay, jadi waktu tu, satu benda yang saya punya mentor saya dan founder you ajar, dia kata mute the boss. Betul. Kita pun ada Mute sesi tu tuan. Ada ya? Betul. Tuan masuk juga Ada. Okay. Dalam sesi tu saya betul-betul buat. Dan saya kata kat saya punya team, dia kata sekarang lockdown. Saya nak you fikir dan you cari apakah produk yang the best yang you boleh beri manfaat pada ramai orang. Kita boleh dropshipkan produk tu, bagi manfaat untuk orang bekerja, orang meniaga, bagi manfaat pada dalam rumah. Bukan dekat kilang. Dalam kilang is one thing. Kita memang duk bagi manfaat dalam kilang. Tapi how about mak kita, adik-beradik kita, keluarga kita, rakan-rakan kita? Siapa? Mereka tu lebih penting tau untuk kita, betul tak? Our big why. Kita duk kerja siang malam, balik petang malam, lewat tidur, macam sekarang pun duk live lagi untuk diorang. Betul tak? Betul tuan. Betul, bagi saya kalau saya sendiri tuan bagi saya it's a good thing for macam saya sendiri kan, kalau kita dapat memberi orang kata manfaat kepada orang luar, orang kata knowledge, ilmu. Sebab kadang-kadang macam kita sendiri pun dalam bidang kita tuan, orang ramai terlepas pandang apa kepentingan ada ID consultant. Okay, mungkin orang kata ini pembaziran lah, kena bayar 10% ekstra. Betul. Tapi disebabkan additional 10% tu lah kita dapat menyelamatkan kepada homeowner daripada melakukan kesilapan dari segi design cacar merbah, flow rumah tak betul, orang kata outcome dia end badly. Alright, because bila buat rumah ni tuan, cost dia tinggi. Betul. Dia bukan macam beli baju. Oh nampak lawa lah, belilah. Alamak, rasa macam bila pakai tak kena pula. Bila rumah ni dah siap semua, takkan you nak cabut nak tukar lain. Memang tak tuan. So bagi saya dia panggil satu term, dia panggil satu yuran kebodohan. Orang sanggup bayar yuran kebodohan tanpa perlu cari specialist untuk buat untuk dia. Betul. Macam ni contoh, benda 199 dah, 199, dia duduk dekat rumah you setahun. Dekat dapur you setahun. Dia protect you punya family 24 hours. Kan? You spend 199, maknanya 50 sen sehari. Kalau sekiranya you tak pakai produk ni, you adalah membayar yuran kebodohan. Sebab you kena bayar balik buat you punya kitchen cabinet, dapur you. Itu belum kira lagi kematian. Kemalangan tu boleh menyebabkan kecederaan cacat kekal. Betul. Kebakaran ni tuan, Allahu Akbar. Trauma dia, hanya orang yang pernah lalu kebakaran dan letupan je yang tahu nak cakap macam mana. Betul.
Itu yang dalam kebakaran tuan. Ni kalau macam contoh masak-masak alamak terkena kuali. Itu pun dah macam trauma Betul. nak masak. Trauma nak masak macam ini belum lagi Betul. terbakar. Betul. So bagi saya benda ni orang kata it's worth for investment lah. You spend like 199, orang kata dia boleh menyelamatkan kebarangkalian, orang kata anything yang kita tak expect boleh berlaku. Betul. Daripada kita mengalami kerugian ribuan ringgit, puluhan ribu ringgit. Itu belum tu lagi tuan. Contoh rumah dah terbakar, kena cari rumah lain sewa dulu sementara. Macam-macam orang kata unexpected cost yang akan berlaku if let's say kita tak ada orang kata prevent daripada benda ni berlaku. So it's really important lah. Cuma tuan, anda nak tanya tadi Ya. macam tuan kata tadi kan, benda gas detector ni kena letak kurang-kurangnya 1.5 ke 4 meter. Yep. Okay, so adakah macam contoh kenapa tak boleh letak contoh dalam kurang daripada 1.5 meter? Ada apa-apa sebab ke? Sebab kita nak dapatkan dia punya efisiensi tu. Faham. Contoh macam ni, kita live, saya duduk 10 meter ke belakang. Kita tak dapat. Suara mungkin dari jauh. Kita nakkan benda ni, efisiensi dia. Dia memang sangat efisien. Okay? Tapi bila jauh, dia akan memenuhi ruang. Gas ni dia akan memenuhi ruang. Yang dia jadi explosion apabila dia dah sampai tahap dia dah ketumpatan dia dah tinggi. Bayangkan tuan, satu tangki tong gas tu kalau dilepaskan, dia memenuhi ruang, dia adalah satu bom yang sangat kuat dia punya kesan dia. Dinding boleh tercabut, pintu yang boleh pecah. Dia punya efek tu kuat betul lah. Sangat kuat. Jadi sebab tu alam ni dia adalah didetek serendah 20 reading dia 20 kan. Dalam 20 reading dia tu dia dah dapat detect dah. Oh, benda ni adalah level yang bahaya. So itu sangat penting, kita nak kena alam, kena ada. Lagi satu, saya biasa orang tanya saya tau. Dia kata produk ni, dia kata kalau dia kata pasang dalam rumah, dia keluar. Okay? Macam mana kalau pasang di dalam rumah dia keluar maksud tuan? Tuan rumah ni dia pasang benda ni dalam rumah. Dan bila dia keluar rumah, time dia balik, alarm bunyi. Dia duduk di luar. Dia kata macam mana? Macam mana tu kan? Saya kata macam mana saya kata. Sebab apa? Bila benda ni ada di dalam, you tahu alarm bunyi, maksudnya ada something wrong di dalam. Faham? Kan, kenapa you tanya macam mana? Sedangkan benda tu tengah bekerja. Yelah. Benda tu tak rehat kan? Sorry? Benda tu tak rehat, dia 24/7. Exactly. Jadi apa yang berlaku adalah dia cuba nak melawan tau. Otak kita ni cerdik tau. Jadi dia nak melawan benda ni. Bila dia tengok benda yang abnormal, dia kata mungkin benda ni adalah bukan kebocoran, mungkin benda ni defect ataupun faulty. Kan? False alarm ni panggil. Dia tak dia apa? Satu cerita nama Deepwater Horizon. Alamak, tak tengok lagi tuan. Itu cerita engineering oil and gas. Saya bawa saya punya team pergi tengok ramai-ramai. Oh, best tu. Satu ni the whole team The whole team. So dia orang memang very certain. Dia orang memang jelas. Bila dia tengok movie tu, false alarm ni belum tentu false alarm. Mungkin itu adalah alarm yang sebenar. Ada berlaku kebocoran gas. Jadi bila dia masuk dalam pintu rumah dia, kebiasaannya tuan, bila malam, rumah gelap betul? Betul. Okay? Bila rumah tu gelap, orang masuk pasang lampu betul? Betul. Sebab dia nampakkan cahaya. Tapi bila alarm ni bunyi, lampu merah tu adalah dah menyala. Ya, lampu merah macam ni. Lampu merah menyala. Function test is okay. Okay? Bila lampu merah tu menyala, kita dah cukup dah cahaya untuk kita nak pergi ke tempat yang kita patut pergi. Which is, kita nak kena cari source of kebocoran tu. Tapi sebelum kita nak pergi pada source kebocoran tu, kita kena pastikan tingkap kita buka. Kita punya sliding door buka, pintu buka. Supaya dikeluarkan gas-gas yang ada tu, supaya dia tak jadi berkumpul. Sebab bila dia berkumpul, itu yang menjadikan bila dia ada source of emission, dia akan meletup dan habis satu rumah. Kan? Jadi dia tak keluar kan, dia punya gas tu tak keluar, terkumpul dalam tu kan. Dia kompres dalam tu, dalam bilik tu. Dalam ruang tu, tertutup. Jadi kita kena releasekan benda tu keluar. Jangan on apa-apa switch.
Ada setengah orang kan tuan, dia bunyi alarm, dia ni mungkin cerdik tak tahulah sekolah mana. Dia nyalakan lighter kan. Dia tak pasang Swiss. Dia nyalakan lighter. Tuan, itu memang satu, saya pun tak tahu macam mana jenis manusia dia boleh fikir macam tu. Sebab dia cuma tahu apa yang dia tahu, dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Jadi apa yang kita buat biasanya, kita ada bagi video kepada customer-customer kita. Bila dia beli, kita bukan kata sekadar bagi melepaskan batuk di tangga. Sebaliknya kita bagi customer kita video. Macam mana cara menggunakan. Macam mana sekiranya keadaan macam ni. Mana kita nak pastikan pengguna kita ni, bila dia gunakan, dia boleh bercerita kepada ahli keluarga dia pula. Betapa bagusnya produk ni. Supaya orang yang mengguna tu kan dapat memberikan manfaat ni kepada orang lain juga tuan. Exactly. Sharing is caring. Betul? Kan? Nothing to lose. Tak payah keluar modal. Just send je. Dekat 3, 4, 5 orang ahli keluarga kita. You berminat tak? I dah ada. This is very good product. Dia punya warranty 1 year. After 1 year, you can buy another one. So you tak payah maintain langsung. Tapi bagi saya tuan kan, benda-benda macam ni kan, dia memang lagi sesuai and sangat perlu. Kalau macam contoh let's say bagi saya kalau rumah-rumah untuk macam rumah nenek-nenek kita ke mak-mak kita di kampung ke kan. Lagi rumah yang kayu. Kan rumah kampung kan kadang-kadang kayu kan. Memang benda ni sangat brilliant. Exactly. Sebab kadang-kadang macam contoh lah, let's say lah, kita macam contoh nenek saya kadang-kadang apa, dia duduk contoh berdua je ke. Kadang-kadang berdua, kadang-kadang bila dah tutu ni, kadang-kadang dia ada macam lupa tau. Lupa. So benda ni sangat bagus tau, macam detect. Kadang-kadang mungkin ada jiran-jiran dengar ke, sanak saudara lain dengar ke, sangat bagus. Sebab rumah kayu ni dia punya rate nak bakar tu sangat cepat. Sebab dia kayu. Pantas, betul. Sangat bahaya. So betul. Bagi saya benda ni sangat bagus kalau macam contoh kita hadiahkan kepada macam family members kita yang duduk kampung ke. Sebab benda ni sangat berguna. Betul. Sebab kalau tak memang rumah kayu ni hangus cepat tuan. Habis kenangan. Habis apa yang kita kata nostalgia kita dengan nenek kita, dengan atuk kita. Habis macam tu je. Kan? Sanggup ke kita membakar benda yang kita kata sangat mahal tu dengan membezakan kita dengan nilai benda ni? Semurah ni, nilai itu? Tidak. Of course tak. Sebab benda tu sangat bernilai. Momen kita dengan mak kita, dengan ayah kita kat orang kampung. Tak dapat jual beli. Itu dia. Kan? Faham. Tapi saya just macam tertanya tuan. Okay, this is was your team ideas because of the MLB punya program kan? Mute the boss. Dia orang punya idea. This is Hebler's team punya idea. It's not my idea. I bagi kredit pada dia orang. I respect my team. So hari ni kalau I punya team tengok live ni kan, say I. Kan? Ada tak? Ada team tuan Nazim di sini? Tahu siapa punya idea ni. Dalam ni you all punya idea. Bagus lah tuan. Yeah, betul. It's not mine. It's from them. Kan? Mungkin tuan boleh ceritakan macam mana tim tuan orang kata tercetusnya idea ni untuk keluarkan this product. Nak tahu juga jalan cerita tu macam mana terjadinya this kind of product. Okay. Tak, itu cerita dia. Sebenarnya bila kita orang kata konsep dia kata bila tak kenal maka tak cinta. Kan? Jadi kita Hebler ni adalah sebuah syarikat yang mana dia ambil daripada perkataan hubungan. Which is hubungan tak ada hubungan baik. You know? Jadi produk ni adalah disebabkan oleh hubungan baik. Saya mula-mula benda ni launch adalah pada waktu tu hari bapa. Oh. Kan? Waktu hari bapa baru kita buat sale. Waktu tu kita bagi promotion. You know? Bapa hadiahkan kepada mak. Anak hadiahkan kepada bapa, bapa hadiahkan kepada mak. Kan? Jadi produk kami sangat cepat waktu tu. Sebab apa? Sebab kasih sayang. Tapi nak ceritanya produk ni, kami dalam Heblum Oil Gas, kami ada 4 orang competent person yang dalam gas ni. Dan dia orang sangat bijak. You know, dia orang adalah orang yang mana dia orang start from scratch. Dia orang daripada level-level technician, sekarang dia orang dah jadi kita punya competent person.
You know, kita create leaders. So they are Betul. our leaders. They are our leaders, our team. So the ideas come from them. Kalau saya Amazing boleh tuan. sebutkan nama dia, saya boleh sebutkan nama dia. Kita ada beberapa nama. Kita ada Encik Malik. Ada dalam ni Ada dalam ni, Cik Zul, Naim Zul. Naim Zul, you are the one yang antara yang menjadi orang penting, yang menjadikan benda ni adalah this is our product. Kita you know, kalau tengok Simulik tu one of it. Dan kita ada Zamzarina. Kita ada ramai sebenarnya. Everybody ada peranan masing-masing. You know. Saya tak mampu dia betul lah tuan. Time orang kata time kita ada macam Tuan Lokman sendiri pun dia praktikkan benda tu. Kalau boleh dia nak dengar team cakap. Kalau macam boss yang cakap nanti kan semua follow je. Bila boss mute, boss diam, don't say orang kata a word pun, time tu baru nampak semua boleh bercakap, keluarkan idea macam company sendiri. Sebab bagi saya macam kita dah ada platform macam apa yang kita praktikkan. Tak perlu pun kita nak buat sendiri ke apa, kita dah ada platform, dah ada tak? Why not kita use the platform kita ada? Use the name of the company. Kita elaboratekan our ideas. Tengok and then macam terhasil lah. Macam team tuan sendiri pun menghasilkan, bagi saya produk ni memang sangat brilliant lah tuan. Memang sangat brilliant. Terima kasih. So macam mungkin kan tuan boleh ceritakan juga tuan kan, orang kata dari segi kesedaran ramai orang di luar sana kan. Okay, mungkin tuan boleh ceritakan rate kebakaran atau yang berlaku di Malaysia sendiri mungkin tuan ada that kind of statistik ataupun tak kan. Saya nak tanya kan, yang dalam kejadian yang boleh berlaku disebabkan gas leakage tu. Okay, dia berapa banyak? Dia kan kalau ikutkan chances of terbakar tu kan, boleh katakan 100%. Everybody ada 100% punya chances terbakar. Betul. Kan? Cuma bagaimana dia nak mengurangkan chances terbakar tu adalah dia menyediakan benda-benda macam ni lah. Safety device. You know, dia menyediakan awareness. Dia ada awareness. Dia ada PPE. Dia ada safety equipment. Jadi itu yang akan menurunkan dia punya chances of kebakaran. Faham. Sebab tu kalau kita tengok rate kebakaran di Malaysia, dia adalah sangat tinggi dulu. You know, sebab waktu tu orang kurang kesedaran dari segi safety. Wiring pakai power yang tidak kompeten. You know, asalkan boleh buat wiring, buat jadi short circuit, terbakar. Piping gas pun macam tu juga. You know, kami gas perlukan orang yang kompeten. Kami bukan boleh menggunakan Bangladesh ataupun Indonesia ataupun Nepal yang pandai buat welding dan dia just buat welding. Tapi kami hantar kami punya qualified welder untuk pergi training. Kami spend a lot of money untuk competenkan kami punya team. So this is why some of the orang kata macam kita as a company, our rate is quite high. Tapi our quality is also very high. It's come with our safety also very high. Betul? Itu yang kami punya penekanan kami di situ. Dan kami itu tak compete murah. Apa dia tuan? Kami tidak compete untuk menjadi murah sebab we are not cheap. Betul. Kan? Bagi saya it's not, sometimes in life it's not about the price tag tuan. It's about the quality of the product and the services. Macam tadi tuan ada mention kan, one of the causes kebakaran adalah because of the wiring punya kerja. Alright? Ni saya just nak advise lah bila tuan ada mention pasal that wiring kan. It just cross my mind. Kalau wiring ni kan kadang-kadang macam orang just macam dia tak buat new wiring. Dia just macam nak panggil apa tu term tu macam buat looping je. Instead of buat new wiring dia buat looping kan. Dia tarik daripada main wire. Benda tu adalah boleh berlakunya chances terbakar juga. Betul. Sebab macam dia kata macam tuan kata tadi asal boleh buat, asal nak murah, benda tu sangat bahaya. Okay, sometimes hari tu I pernah ada pergi rumah kawan I nampak kan. Dia direct dengan kontraktor Indonesia. Ya. Kenapa dia pakai satu color wire je? Kalau untuk okay, ni general lah. Kalau untuk buat wiring, sebab tu ada 3 color wiring tau. Sebab tu I tanya, kenapa dia pakai satu color je? Dia kata boleh. Bahaya benda ni. Memanglah boleh.
dia punya chances tu untuk berlaku orang kata short circuit ke, boleh berlaku kebakaran ke because of the wiring tu sangat penting. Bayangkanlah kalau macam contoh yang jenis yang tambah plug point, you dah hacking apa semua. Nak tukar balik tu satu kerja yang renyah. Test balik tu. Benda-benda macam tu lah orang kata nak terlepas pandang tuan. Contoh let's say orang tak tahu macam rumah dia banyak electrical kan, works kan. Macam contoh aircon setiap bilik ada horsepower tinggi, chandelier apa semua. Tapi pakai single phase, patut kena upgrade. Benda-benda macam tu kita kena tahu. Sebab benda-benda macam tu takut terlepas pandang tuan. Sometimes macam bagi I kan, kita nak buat rumah pun kita ada kena consultant. Consultant ni yang on top of the view. Sebab bila kita macam contoh let's say kita beli satu, jarang nak advice tuan. You nak beli chandelier, you rumah you pakai single phase ke, triple phase ke, wiring apa ke? Tak adanya. Asalkan you beli je lah. Tapi advice tu sangat penting. Sebab bila ID ni, dia tengok overall dari segi kerja. Dari segi orang kata kerja skop curtain ke, kabinet ke, pemilihan furniture ke, overall kita akan orang kata advice. Sebab benda-benda macam tu sangat penting lah. Dari segi macam tadi yang boleh berlakunya kebakaran dari segi wiring, dari segi orang kata rumah you pakai single phase ke, double phase ke, tu pun sangat penting. Setuju? Kalau tak benda-benda tu yang orang kata boleh berlakunya short circuit juga. Tak pasal berlakulah kebakaran. Betul. Lepas tu tak support orang kata electrical appliances kita kat rumah. Dah boleh rosakkan kita punya electrical appliances juga. So benda tu sangat penting lah. Betul. Tuan, macam ni lah. Dia konsep dia macam ni lah. Sebagai contoh, kita beli air. Okay? Air ni kita beli daripada supplier yang tak tulis brand apa-apa pun dekat dia punya botol. Brand dia kita unknown brand. Anything, dalam tu dia bubuh, source dia tu daripada air mana, tak ada jaminan langsung. Betul? Tapi macam kita sebagai contoh IDW ataupun Heblum sendiri, bila kita ada Heblum di sini, you know, ada logo Heblum di sini, it's not about this one, it's about this one. This one is much more expensive. The value is very high. Betul? Bila kita kata kita nak keluarkan produk, you jangan fikir kita keluar produk sebabkan kita nak duit. It's not about that. Yang kita keluarkan produk adalah sebabkan kita nak beri manfaat. This is the company yang nak memberi manfaat. Macam IDW. Macam itulah. Betul. Betul kan. Sebab kalau macam contoh sebab kadang-kadang kita orang kata tak boleh tengok dari segi price tag, mahal je ni. Tapi the value yang dia beri tu, intangible value tu tuan. Value. Ramai dekat luar sana kata IDW mahal. Saya boleh katakan it is, tapi value yang kita beri tuan. Ya, betul. Okay. For example, kadang-kadang macam contoh let's say I dah charge IW tapi dia macam mahal sikit daripada kontraktor I dapat ni. Tak apa, I go for kontraktor. But most of our client tuan, diorang ni adalah orang kata second time diorang buat rumah. Maksudnya first time tu dia punya experience maybe buat sendiri, nak handle sendiri, direct kontraktor, diorang nak jadi design orang kata pandai-pandai lah. Mungkin dia kata contoh, I dah tanya ID, dia buat dalam 400,000, 300,000. Tak apalah, mungkin I buat sendiri mungkin boleh dapat lower. Contoh, benda tu lah orang kata banyak silly mistake kita akan buat kat rumah kita. Sebab benda ni tuan, bila buat rumah ni, it's not an easy task. Macam-macam skop yang akan terlibat. Contoh, dari segi bagi saya kalau buat rumah ni ada 5 skop lah. Kita kerja wet work, lepas tu carpentry works which is built in lah. Lepas tu loose item, curtain, lepas tu M&E. So benda tu banyak orang kata yang terlibat dalam nak buat rumah kita lah. Okay, contohlah kita ni first timer pula nak buat rumah kan. Macam mana nak manage 5 kontraktor, 5 supplier berbeza ni kan. So benda tu lah berlakunya haywire. Sebab most of the time bila kita dapat, I tanyalah feedback lain kan. Kenapa this time around you looking for 5D? I tak nak pening kepala, I tak ada masa. Sebab mungkin bila kita nak buat rumah ni tuan kan, tak kisahlah kita nak orang kata nak pindah rumah baru, nak beli barang ke, dia punya excitement tu memang tinggi, excited. Memang kalau boleh hari ni decide nak buat, esok nak terus start. So diorang kata okay, I memang nak start cepat. Hari tu bila jumpa ID, dia kata lama lah nak design semua apa semua akan masa kan. Tapi at the moment bagi I lah tuan kan, dalam life ni it's not about berapa cepat you start, tapi berapa orang kata bagus the hasil. readiness,
bagi I the readiness of you untuk start bila. Tak Betul? guna you start awal tapi dia jadi lambat makan masa sebab along the way of the handle buat rumah tu dia Ya. akan jadi prolong sebab you tak prepare. Betul? So bagi I dalam IDW ni kita menitik beratkan preparation lah. Orang kata the first stage tu sangat penting. Confirmation dari segi design. Kita dah tahu dari segi your requirement, specification, concern. Kita dah settle confirmation dari segi orang kata material, finalize harga. Dah confirm baru kita start. That's why lah dekat IDW bila everything has been complete, dekat execution on-site tu kita buat cepat je. Sebab kita ada experience tu kan. Macam contoh macam tadi saya kata lah, most of it yang datang adalah rumah kedua yang dia nak buat ataupun rumah dia halfway ditinggalkan kontraktor ataupun dah tak tahan dengan kontraktor tu. Bila tanya tu kan, oh rumah ni you dah start bila? Lebih 6 bulan. Allah. Lama lah. Sebab apa I tanya? Bila I nak start, I dah tunjuk design. Tapi bila every time nak pasang tiles ke, cabinet ke, time tu baru tanya, hello Datin, tiles ni okey ke? Kalau laminate ni okey tak? Sebab benda tu adalah benda yang kena settle awal. Betul? I ada satu klien tuan Ang. Dia buat rumah dari tanah kosong. Okey. Dia dah orang kata berapa lama dia projek tu delay. Macam jadi projek terbengkalai lah, lebih 5 tahun. Lepas tu cakap, lamanya. Dia kata, contractor problem lah, tak finalize apa tak. Mana benda tu sangat penting lah. Bagi I, bila kita nak spend a lot of money ni, orang kata consultant tu sangat penting lah kena ada. Betul, sangat. Dia macam ni lah tuan. Kalau macam contoh, kita buat rumah RM100,000 ke apa kan. Macam contoh kita nak spend duit kita, nak buat investment. Kita tak boleh, orang kata, main campak je sana sini. Kita kena ada ilmu. Betul? Apa purpose you nak invest? You nak for long term ke, short term ke, you nak compounding ke, benda tu kita kena ada ilmu. Jangan sebab contoh, kawan kita masuk crypto, kita masuk crypto. Kawan kita main forex, kita main forex. Kita kena ada, orang kata, knowledge tu, orang yang advice. Benda tu pun kita selalu menitik beratkan tuan dengan our client. Contoh let's say macam konsep kan. Selalu bila tengok design ni, diorang celaru nak pilih mana, semua cantik. Kita akan orang kata educate diorang macam mana nak tahu the design that really reflect you. Sebab kita ni bagi saya, kita as human being ni senang get influence easily by our circle kan, keliling kita kan. Tapi kita kena tahu, contoh let's say kawan kita pergi main golf. Mungkin kita follow, tapi adakah benda tu kita minat? Tak semesti kita kena follow apa orang semua buat. Betul? As long dia ada benda tu ada purpose, ada reason, adakah you really into it, then go for it. So dekat IDW pun kita educate klien juga macam mana nak identify colour yang sesuai dengan you, konsep mana yang sesuai dengan you. Sebab bagi I, kadang-kadang dia akan tanya, tengah trend apa ni Okay, I tanya you suka apa actually? How is your character? Because staying in the house tu, it's not the trend, it's not your friend, but you are the one that can stay in the house. So it's really important. Bagi I, dari segi educate, orang kata memberikan kesedaran tu sangat penting lah. Macam mana kita nak identify kan which one yang sesuai dan sebagainya lah. Betul. Saya sangat setuju. Apa yang tuan cakap memang sangat setuju. Sebab saya ada pengalaman sendiri. Mana saya buat renovation, saya konon-konon nak cost saving, saya tak pakai interior designer lah. Waktu tu saya pun tak kenal IDW lagi. Kan? Tak apa, nanti next time. InsyaAllah. Jadi, saya spend a lot of time dengan police report. Sebab kan ada isu kecurian barang. Dari segi design, ada design error. Lalu saya decided, saya jual rumah tu. Sebab saya tak nak benda tu, benda tu tak memuaskan hati lah orang kata. Senang cerita, dia very cantik. Saya nak cerita, saya buat rumah tu, saya dan isteri saya. Sampai tahap kan, orang datang tengok, 2 jam, dia kata saya nak beli rumah ni juga. Serius. Kami bukan... Tapi apa yang buatkan tuan jual rumah tu? Sebab waktu tu, orang kata saya ada rumah lain. So saya ada rumah lain yang saya ada, masa tu saya ada aset yang banyak. As a company, kita ada aset yang banyak. So saya plan untuk move to another property lah. Nak shift to another property. Area pun yang lain. Jadi bila dia datang tu, saya tak iklan pun rumah saya. Saya tak iklan pun. Saya cuba cakap kat one of saya punya agent. Saya kata, you tengok I punya rumah yang dekat Cyberjaya. Waktu tu saya ada rumah kat Cyberjaya. Saya nak pindah ke sana. Tapi boleh tak you jual rumah tu? Saya nak duduk sini. Saya cakap macam tu.
Tapi dia kata kalau saya berjaya kawasan sejuk, dia cakap. Kawasan sejuk. Lambat. So kita jual yang ni. Tapi saya cakap kat dia, jangan tunjuk kat orang lain, jangan cakap kat orang lain yang I nak jual rumah. Sebab I pun nak jaga ni privacy. I tak nak orang nak datang masuk keluar rumah. I tak nak macam tu. Tapi you tahu tak tuan, maksudnya nak cerita, design tu Alhamdulillah, walaupun waktu tu kita tak pakai designer, orang datang 2 jam, orang dah bagi deposit. You know. So saya rasa satu kepuasan waktu tu. Tetapi saya je yang tahu apa weakness rumah tu. Sebab saya tak pakai IDW waktu tu. Betul serius. Kan? Tapi yang time tuan buat rumah tu kan, Ya. apa yang orang kata difficulty yang you lalui? Dari segi masa ke, dari segi pening kepala nak handle ke? Adakah outcome yang siap tu seperti apa yang you expect? Mungkin you boleh cerita Dari segi- your experience. Okay, my experience dari segi finishing tu, the final result is cantik. Memang macam mana yang kita nak. So memang orang wow. Bila orang tengok wow rumah kan. Tapi dari segi dalaman kita tahu ada dia punya weak point dia. Dia ada benda-benda yang kita kurang yang kat situ. In fact saya pun dah cakap, bila saya jual saya kata I jual as it is basis. Kan? I tak nak tipu orang, I cakap punya as it is basis saya cakap. Kan? So orang tu happy. Dia beli dan dia berterima kasih. Sangat-sangat berterima kasih kat saya. Sebab dia kata design sangat cantik. Tetapi along the process tu, saya kena deal dengan kontraktor, saya kena deal dengan majlis, saya kena deal dengan polis, saya kena deal dengan banyak benda-benda yang orang kata yang sepatutnya saya tak payah spend masa pun. Kan? Jadi bila kita ada pakar yang buat, saya boleh tidur lena. Macam mana saya ada unit ni, kan? Saya boleh tidur lena. Tak perlu risau. Dia bekerja 24 jam, 24/7 dia kata. Kan? Macam tu juga bila kita ada designer macam LGW yang you know, yang betul-betul pakar dalam bidang tu. Betul. Lesson Dia learned. macam bagi saya tuan kan, macam tadi tuan pun ada cerita kan, you kena turun naik majlis, kena apply dengan contoh management, kata dengan polis apa sebagai kan. Ya. So benda tu orang kata dia mengambil masa waktu bekerja kita tuan. Betul Betul? tak? Mungkin kita boleh Betul. fokus on our business, we can focus on our work kan. Bagi saya macam bila kita macam kena waktu kerja kita kena keluar kejap nak settle benda few things kan. Kita punya kerja ni kan kerja pending, kita macam lari fokus sikit. Macam I lah contoh tuan kan. For example kan, kadang-kadang ada urusan dengan orang kata waktu kerja, contoh urusan dengan bank, loan rumah ke, contoh dengan urusan nak loan kereta ke kan. Ya. Benda tu kita memang orang kata akan ambil masa. Tapi benda-benda tu memang tak boleh lari. Tapi there's a solution. Macam contoh let's say kita nak buat rumah kan. Instead of homeowner kena spend a lot of time. Okay, instead of boleh kita fokus dengan kerja kita, dengan our business, kita terpaksa macam okay, slip away kejap, terlari sikit kan. Benda tu memang akan orang kata mengambil masa kita jugalah. Rugi kan? Serius? Betul? Macam majlis pembadaran management tak buka on weekend, dia on weekdays je. Waktu bekerja kan. Cara. Lagi teruk kan? Dengan PKP lagi susah. Betul. And then one more thing mungkin saya nak bagi kefahaman kepada audience luar sana kan. Kenapa ID ni sangat penting. Bukan saya nak kata macam orang yang buat plaster ceiling tu tak bagus, orang yang buat kabinet tak bagus, they can do. Okay. Tetapi bagi ID ni dia ibarat macam football manager lah tuan. Betul? Okay. Dia arrange kan macam contoh let's say if macam dalam football team kan, striker hebat macam mana ke, winger hebat macam mana ke, midfielder, defender, goalkeeper hebat ke, tapi tak ada orang yang manage, tak ada orang orang kata on the top. Mungkin orang kata the first 11 of the world tu yang main tanpa orang kata football manager lawan dengan orang kata Amato tu boleh menang. Sebab bagi I benda tu sangat penting. Orang kata dari segi arrangement, dari segi macam tengok apa yang okey, apa yang tak okey. Right? Sebab ID ni dia akan tengok overall. Bukan saja macam contoh let's say kita fokus on kabinet nak cantik macam ni je. Kita akan tengok kalau kabinet ni nak design macam ni, okey kita pakai furniture macam mana, colour scheme macam mana, curtain sesuai macam mana. Kita akan tengok on the top. Apa yang sesuai, how it goes. Okay. Bagi I macam contohlah anything yang dijual kat luar kan. Kedai furniture kan, for example. Semua furniture yang dijual tu cantik. Tetapi macam mana kita nak make it works, macam mana kita nak mix and match dengan rumah kita. Saya tak salahkan macam kata apa yang ada dekat market tu tak lawa, tak cantik. Tetapi macam mana kita as a consultant want to make it happen, make sure rumah kita tu cantik. Dia sebab sayang lah tuan. For example kan, kenapa macam kadang-kadang football dalam football team kan,
Oh, dia contoh, this player perform gila kat team ni, tapi bila dibeli masuk ke team ni dia tak perform. Dia ibarat macam contoh mix and match tu tak berlaku lah. Sama juga macam rumah. Okay, rumah you dah cantik, tiba-tiba you nak beli furniture. You pergilah kedai orang kata furniture ni. Oh, this is the best orang kata best seller. Memang tengah top trend. You bawa masuk rumah you, mungkin dia akan jadi macam tak seperti apa yang you nampak. Sebab mix and match tak berlaku, tak cantik, tak kena. So it's really important lah bagi I bila kita nak buat rumah ni, the consultant mesti ada lah untuk bantu kita figure out apa yang sesuai, apa yang orang kata boleh reflect dengan kita punya karakter. Sangat penting. Sebab macam bila buat rumah ni tuan kan, selalu yang ramai orang terlepas pandang, maybe dia orang boleh dapat cantik satu. Tapi dari segi orang kata dari segi functionality tak ada. Sebab tu kadang-kadang adanya rumah dah cantik tapi messy. Sepak. Oh, sebab tak ada kompartmen khas tuan. Untuk dalam kabinet. Benda tu sangat penting lah. That's how we study. Sebab lepas tu kita pun dah start implement macam kita berikan awareness kepada homeowner dari segi safety, security. Benda tu sangat penting lah. Betul. Tu yang saya berbesar hati malam ni. Tuan willing to join our live session. Sharekan about orang kata kepentingan produk ni. Betul. Tak sebenarnya tuan nak cerita kat you you nampak this product kan? Tapi di sebalik produk ni sebenarnya nak cerita, kita Hablum Oil and Gas ni, kita adalah sebuah company yang mana kita very competent in our industry. Kita adalah kontraktor kelas A yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. You know, kita ada kontraktor, kita JKKP, berdaftar dengan JKKP. Dalam masa sama, kita ada tim kita yang mana kita ada competent person, kita ada 4 orang competent person, plus kita ada kita punya own welder, yang 6G welder, yang well trained. Yang mana kita punya tim ni sebenarnya adalah ready, orang kata untuk cater the bigger market. So kenapa kita orang sekarang ni kita pergi turun padang. Sebenarnya bila kita start memberi servis adalah macam a part of kita punya CSR. Bila kita buat produk ni, bila kita start market produk ni, sebab nak ceritanya kita boleh dapatkan duit banyak bila kita pergi pada dalam industri. You know, sebab kita are ready, kita ada semua tu. You know, as a gas contractor kita ada JG1 kita, ada PKG kita ada effect kita buat oil and gas untuk offshore, onshore kan. Tapi kita meletakkan ni kita tu macam kita merendahkan kita punya orang kata diri kita orang untuk feel the kesusahan yang orang-orang sedang hadapi sekarang. You know, semurah 50 sen, warranty 1 year, tak perlu maintenance, and this is very brilliant product. Kan? Jadi sebab tu kata bila kita kata kalau you tengok produk ni hari-hari ya, you macam ni, bila you pakai produk ni contoh, you letak kat dinding, you dah pasang benda tu, kan? Benda ni you akan switch on, dan bila you nak pastikan dia okey tak okey, you start buat engagement dengan dia. Macam tu. Oh, test gas tadi. You test dia, you tekan dia, you kena tekan dia, you nak kena pastikan. Oh, ni ada below ni, batu below untuk test ni. Yes, the function test is okay. Kan? Maksudnya bila benda ni bagi tahu you mungkin macam kita kan, kita duduk cakap kan. Sampai hati tahap kita rasa cakap, makin low tau. Tapi bila kita tekan ni, dia ada macam satu terapi bagi kita. Menyebabkan kita cakap, okay, I'm in okay condition now. Faham tak? Faham. Sebab you tak ada benda yang orang kata menyedarkan you yang sebenarnya you are safe now. You are in your house. You duduk PKP, you keluar, is very high risk. Tapi bila you balik rumah, kalau you tak ada equipment macam ni, you tak ada, dan you sebenarnya meletakkan diri you dalam keadaan bahaya dalam rumah, walaupun you dah ada dalam rumah. Itulah yang benda yang saya nak cuba sampaikan lah, untuk mungkin kita pun dah sampai ke penghujung kot kan dalam sesi ni. Jadi betul. Itulah banyak orang kata ilmu yang saya dapat dari tuan. Cuma tuan kan, saya ada nak tanya satu soalan lah. Macam contoh, sebab saya tak tahulah benda ni kan macam ni. Maksudnya this number ni dia panggil apa? Maksudnya kalau macam contoh kita detect gas kan, okey 50, 100. Nama bacaan ni apa lah maksud dia? Dia dalam level explosion limit. LEL, level explosion limit. Kan? Maksudnya dia akan menentukan sama ada keadaan ni selamat ataupun tak. Kalau below than 20, keadaan tu adalah keadaan yang
Masih selamat lagi. Oh, maknanya kalau gas tu bacaan dia sampai berapa yang macam orang kata memang kena betul-betul okay, there's something wrong, memang kena cepat-cepat check apa problem Bacaan ke berapa tu tuan? Habis dia 20. 20 ke atas? 20. Bila sampai je 20, dia ada boleh menjadikan orang kata satu trigger yang you akan, benda tu akan naik dan akan boleh menyebabkan benda tu jadi accumulate dan boleh menyebabkan explosion. Jadi sebab tu before 20 dia dah bunyi. Oh, faham. Maksudnya dia boleh naik lagi daripada tu. Dia kalau macam contoh kan tuan, ni I nak tanya lagi satu soalan sorry. Ya. Kalau macam contoh, okay tadi macam you kata kalau kat dapur ni kita letak antara 1.5 ke 4 meter daripada jarak dapur. Okay. Okay, so kalau macam contoh let's say kitchen tu besar kan. Okay, sometimes kita nak tahu juga berapa range dia cover. Macam mungkin kita boleh advise our client kan. Kalau let's say wet kitchen dia besar and then ataupun dia ada attach dengan dry kitchen kan. Sometimes dekat wet kitchen ada stove, dekat dry kitchen pun ada stove kan. So device ni actually dia dapat cover average radius tu berapa besar? Dia punya jarak tu orang kata lebih kurang dalam berapa meter. Saya pun tak apa sure dalam berapa meter. Mungkin saya punya team boleh bantu lah. Kan? Nanti Adakah ada team tuan boleh jawabkan ke Jamil? Ni, Naim Zul ataupun Malik boleh bantu dari segi jarak tu sebab sebenarnya Untuk dapat confirmation. ya, sebenarnya sebab dari segi jarak ni kebiasaannya dalam satu rumah biasanya kalau dalam dapur yang saiz yang standard pakai satu cukup. Kan? Tapi kalau jenis dapur yang besar macam setiap Macam mana tu? dia jauh. Saya ada customer yang beli tiga unit dibubuh dalam Letak kat dapur? Sorry? Dia letak dalam satu dapur 4 4. 3 unit? Tiga. Dia seorang pakai 3. Naim Zul dah jawab. 4 meter maximum. 4 meter max. 4 meter radius. Oh, okay, faham. Okay, so anything yang 4 meter radius, itu yang benda dia. Kan? Jadi, apa yang berlaku tu adalah dia beli 3 terus. Sebab dapur dia besar. Tapi tuan, daripada kita kadang-kadang satu benda lah. Benda ni adalah kita nak educate. Saya ingat dulu, bila tuan cerita pasal insurance. Saya ambil insurance. Waktu tu saya ambil insurance yang paling rendah. Okay? So it happens bila berlaku, insurans paling rendah, saya perlu pergi hospital. Saya nak gunakan facilities tu. Saya tak dapat gunakan bilik yang first class. Saya tak dapat gunakan facilities yang saya nak. Menyebabkan lepas pada saya keluar tu, saya upgrade saya punya insurans tu. Betul. Itulah yang kita nak cadangkan kepada pembeli, pengguna, you know. Kalau you tak mampu nak beli 2, beli 3, beli 4, 5, mulalah dulu dengan 1. Betul. Dia orang kata awareness tu sangat ni lah tuan. Orang kata macam tuan tadi kata kan, produk ni bukan untuk semua orang tapi produk ni untuk siapa yang nak safety. Betul. Siapa menghargai safety. Betul. Dia macam baru ni pun saya ada kesedaran tuan. Macam contoh let's say kan, okay, kita masih muda kan. Orang kata looking forward macam nak mencari orang kata properties, orang kata macam saving dan sebagainya kan. Tapi ada one day tu saya ada one of my kawan dia jual insurans. Dia tak menjual tapi dia educate. Okay, dia cerita macam lepas tu macam saya fikir kan. Dia nanti cakap kan pasal life insurance. Lepas tu cakap kan, actually the best time lah macam untuk kalau contoh let's say, yelah bila kita cakap pasal mati semua orang takut. Semua orang macam tak nak dengar kan. At least kalau macam tu time tu dia cerita-cerita, okay. I ambil decide to ambil life insurance kan. Okay, contoh 1 million kan. Tapi macam fikir kan, okay tak apalah, at least mungkin I don't have 1 million right now. Tapi if let's say kalau contoh I mati muda, at least my orang kata Family? kan tak kahwin lagi lah. Tak kahwin lagi. At least my belum kahwin dia. At least my parents dapat. Ataupun kalau dah kahwin, at least time tu maybe in my account tak ada macam contoh tak hit 1 million lagi. At least my partner ke my kids boleh dapat. Bagi I itu kesedaran I lah bagi I macam kita ada vision and goals kita kan, kita nak jadi macam mana, tahap mana. Tapi before kita sampai tahap tu, I suka konsep be do have. At least macam tu, if I tak ada sekarang, at least my partner ke nanti ataupun my kids, they have the money lah. Bagi I suka macam bila I dapat that kind of education lah. Betul. This is the thing lah. Why we educate people? Okay, why we educate our customer? Sebab sometimes people, dia tak tahu betapa benda ni sangat penting. Dia boleh spend untuk dia punya kitchen cabinet, untuk renovation rumah beratus ribu. You know? Tapi tiba-tiba dia tak boleh nak spend 199 untuk satu unit. Benda sangat-sangat membantu.
Sebab tu saya sebenarnya sedikit sebanyak saya bagi tahu dekat rakan-rakan yang mana yang buat bisnes kitchen cabinet. Masukkanlah produk ni sebagai a part of you punya extra value yang you bagi pada mereka. Mungkin Betul? bila you cakap kat dia orang kata this one we give you for free contoh. Ataupun we put to you this product. Ada contractors tak bubuh benda ni. Ada interior designer tak bubuh benda ni. Dan bila you cakap benda tu dia akan jadi macam aku rasa dihargai. Betul, So I exactly. not cheap macam tu kan. So people start to orang kata trust you. Sebab macam kita sendiri pun dalam Heblum ni kita pegang pada 5 trust, you know, the core values. Yang pertama sekali adalah trusted. Yang kedua adalah inspired. Yang ketiga grateful. Yang keempat integrity. Dan yang kelima responsible. So yang keempat dan kelima benda ni dia tak boleh berpisah. You know? The last kali adalah our responsibility to share. To make sure that people really understood that kalau dia tolak benda ni sekarang, mungkin hari ni dia tak berminat. Sebab dia tak jumpa kebakaran, dia tak jumpa letupan, dia tak jumpa pun lagi maut anti keluarga terdekat disebabkan letupan gas atau kebakaran. Tapi satu hari nanti bila benda tu berlaku, insya-Allah dia akan ingat apa yang kita share malam ni. Aku pernah tengok dulu IDW buat satu sesi share dengan Heblum pasal benda ni. So mana dia? Kan? Sold out. Waktu tu sold out. Betul. InsyaAllah. Mungkin kita Orang kata daripada kita lalui pengalaman tu baik kita orang kata prevent lah. Tak perlu macam dah pernah berlaku. Mana yang hari tu company Hablum jual tu alamak nak cari balik macam ni kan. Dah sudah. Betul. Okay tuan. Tuan dah banyak orang kata sesi Q&A dengan tuan, banyak knowledge kita dapat. Tuan, actually macam kita setiap malam kan kita ada bagi giveaway tau design collection. So Hanan nak ambil time sikit before kita end our live untuk kita sesi orang kata kontes dengan penonton. Boleh Boleh. So actually ni kita punya design collection tuan. So ni pun actually produk after first PKP tu. Wow. Okay. Macam mana kita nak orang kata bagi pada semua homeowner untuk dapatkan touch of ID. Sebab kita ada buat studies in Malaysia only 30% je homeowner yang dapatkan khidmat ID. The rest memang tak ada menggunakan khidmat ID lah. So kita faham macam ni kita nak bantu kepada homeowner di luar sana kan. Walaupun you tak dapat pakai ID consultant, kita ada keluarkan orang kata design collection. Dia consist of 200 design tau. 200 design of bespoke. It's not only design saja, tapi kita ada provide dari segi material, sofa macam nak beli, detail drawing, and okay. Step nak pakai buku ni senang je. Contoh let's say you minat design mana, okay, you pilih design tu and then you boleh scan code untuk dapat detail ni and then straight away boleh jumpa mana-mana kontraktor untuk buat tuan. Sebab mostly kalau macam contoh kita pergi kita tengok from Pinterest ke, from Google, from magazine, kita tak tahu material apa dia pakai. Sebab the issue is apa yang berlaku bila kita tunjuk orang kata design tu, sebuah design tu dia ada banyak possibility. Okay, dia boleh jadi pakai material A, B, C, D. Okay, different kind of material, dia akan bagi different kind of impact dekat rumah. Betul? Macam contohlah baju kan. Kadang-kadang baju ni sama color tapi different kind of material kita boleh nampak dari jauh. Oh ni mesti material velvet. Oh ni mesti kain jenis panas. Oh ni mesti kain jenis nipis. Kita boleh tahu roughly. Alright. Okay, so that's why lah kita, this is our mission and vision macam nak target kau boleh setiap rumah dekat Malaysia ni wajib pada satu buku. Wajib pada satu buku ni. Macam kata yellow pages lah tuan. Setiap rumah ada yellow pages. Interesting. Kita nak setiap rumah ada design collection ni. Okay, so I can start the contest lah. Okay, kepada audience yang tengah menonton ni kan. Kita akan bagi 2 buku ni free for tonight. Wow. The question is macam mana? Siapa yang join ni untung? Saya tak boleh join kan? Boleh, nanti saya minta Tuan Lokman hantar satu. Okay. Alhamdulillah. Okay, so the question is apakah 3 langkah untuk menggunakan buku ni? 3 langkah. Siapa yang Macam mana nak gunakan? Siapa yang Tadi I ada fokus cakap. Tadi I baru cakap. Pilih apa, lepas tu buat apa. How to use this book. Tulis kat 3 step. Sila. Just jawab kat bawah ni. Macam mana tadi first saya cakap
Okay, you pilih lah. Okay lah, betul jawapan lah. First, you pilih design. Lepas tu buat apa? Lepas dah minat design ni, you buat apa? Wow, siapa pemenang ni? Scan barcode. Lepas scan buat apa? Lepas tu apa dia? Jumpa kontraktor. That's the jawapan. Okay, siapa yang first jawab, Siapa yang jawab tu? I akan pin lah. Pilih design, scan QR code. Lepas tu pilih kontraktor. Betul. Pilih Siapa scan, tu? construct. Pilih Sama saja. pilih mana nak scan, cari kontraktor. Simulate Betul. dapat. Simul dapat. Simulate dapat. Bukan. Tahniah. Tanya. Tenang lah, jawapan boy dah bagi. Ha? Nanti Tuan Simul boleh WhatsApp Hanan IP nombor ayah. Sekejap. Tu. Nanti you Tahu WhatsApp me tak? your sekejap Tanya. Tahniah. You Itulah WhatsApp kata- my number. Amazing. Okay, you can WhatsApp my number, Tuan Simul. Okay, so second question. Actually, soalan dia sama je untuk second question. Tapi, saya nak tukar sikit lah soalan ni. Siapa yang join our live session daripada awal sampai hujung tadi kan? Jawapan ni ada dalam live tadi. Okay. So, produk ni yang Tuan Azul jual ni, yang untuk memberikan orang kata safety as a bodyguard dekat dapur kita kan? Okay, berapakah nilai dia dalam orang kata yang jatuh sehari? Berapakah nilai dia? Dalam sehari kan? Sehari berapa? Tadi Tuan Azul ada cakap tadi. Banyak kali dia sebut. Siapa yang Banyak bagi kali Tuan tahu? Azul sebut tadi. Siapa dapat tu? Berapakah? Wow. My Diva Villa. Wow. Okay. Tanya. Tu Diva Alright. Villa jawab. Nanti my Diva Villa nanti you WhatsApp me this is my number. Tanya. Nanti you guys Amazing. just WhatsApp me your name, email and address. Alhamdulillah. Buku tu Alright. kalau beli how much Mahal kan Okay. buku ni? Buku ni kita jual 397 tuan. Wow. 397 ni actually memang murah tuan sebab dia ada 200 design tau. 200 design bespoke. Okay, kalau design bespoke ni average kalau go for consultant ni kan, professional IT kan. Satu ruang 2,000. Kalau darab 200 dah berapa dah? Tapi nilai dia tu sangat tinggi. Tapi Yang kita ni jual hanya yang viral sekarang kan, yang kata RM2 untuk satu design. Betul. Oh my Viral god. kan? Mantap Viral. lah. Amazing lah. Thank you tuan, thank you. Saya rasa seronok tengok maknanya yang pemenang-pemenang pun dapat benda yang very good. Inspirasi. Actually, the good thing is buku ni this is Yeah. the first in Malaysia yang dikeluarkan oleh Professional ID. This is the first in Malaysia. Bagus Kita lah. pun tuan Yeah. Alhamdulillah lah, kita bukan locally saja. Hari tu kita dapat order from international juga, from Brunei ada, from Japan ada, and then hari tu ada from Dubai pun ada, and from Portugal pun ada itu. Wow, international. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tahniah. InsyaAllah. Amazing. Kita ni pun target memang nak bantu ramai orang di luar sana jugalah. Saya nampak. IDW sangat cepat growth dia. Tapi Alhamdulillah. disebabkan kedua-dua mereka, the founder dan co-founder, dia memang sangat-sangat orang kata futuristic. Ada Dia punya energi lain macam. exactly betul. Dan saya nampak Tuan Hanan sendiri pun ada energi yang orang kata mengikuti as a founder dan co-founder. Alhamdulillah. Thank you tuan. Tahniah. Dia dapat vibe daripada Big Boss. Betul. Dia macam ni tau, sebagai founder kadang-kadang kita ni sebagai, macam saya sendiri sebagai executive director, saya adalah successor sebenarnya. This company ditubuhkan oleh arwah abah saya. Arwah abah saya adalah founder company ni. Tapi apa yang saya buat adalah saya sentiasa follow saya punya founder. Apa founder saya buat, saya ikut. Apa dia makan, apa dia buat, amalan dia, solat, dia dia baca Quran, kita baca Quran. Apa benda baik semua kita ikut. Jadi bila sampai turn kita jadi successor, kita senang nak teruskan benda tu insya-Allah. Betul insya-Allah. Tu betul tuan. Saya pun follow that kind of tips tau. Macam saya alhamdulillah lah, macam
Tuan Lokman dengan Puan Rabiatul pun dia sentiasa beri peluang kat tim kita. Nak orang kata nak do something, nak jumpa klien ke, nak pergi present ke, you go for it. Betul. So bila saya pun alhamdulillah diberikan peluang kan, bila macam orang kata jumpa dengan klien, saya akan tanya sedikit sebut sikit, macam mana tuan boleh sampai tahap ni? Apa yang tuan buat? Mereka kan dia akan share tips lah. Jaga parents kita, jaga solat. So benda tu alhamdulillah lah kita diberikan orang kata peluang untuk dengar macam mana orang berjaya punya tips. Amalan dia lah, rutin dia. InsyaAllah lah. InsyaAllah bila kita di golongan orang tu, InsyaAllah one day pun kita boleh berjaya juga. Macam saya, my vision akan dapat jadi seperti apa yang orang berjaya di luar tu. Sebelum kita akhiri ni, saya nak share lima perkara. Tips. Yang mana saya sendiri buat dan saya rasa benda tu adalah sangat berkesan. Yang mana dipanggil surat 5x5. Tuan nak pernah Apa dengar? surat? Surat 5x5. Tak pernah tuan. Tak pernah. Okay, saya share. It's very simple. Kita kan dengan mak kita kan, kalau ikutkan dulu orang communicate pakai surat tak? Dia tak ada WhatsApp, dia tak ada telefon macam sekarang ni, tak ada. Jadi bila kita buat surat, dia biasanya kita akan tulis Assalamualaikum kepada bonda yang tercinta ataupun ayahanda yang tercinta. Okay? The first paragraph kita ucapkan kat dia terima kasih. 5. Yang kedua, kita minta dia maafkan kita. Okay? 5 juga. Dan paragraf yang ketiga, kita minta halal daripada dia. Halal susu, halalkan ilmu, halalkan whatever benda. 5 juga. Dan yang keempat, mak kita, ayah kita bukan makin muda, tuan-tuan. Betul. Sampai masa dia akan pergi meninggalkan kita ataupun kita meninggalkan mereka. Betul. Kita doakan mereka. Buat 5 juga. Doakan masuk kematian husnul khatimah, bahagia, dunia akhirat, dapat apa yang dia nak, whatever. Tuhan boleh doakan. 5 juga. Dan yang last kali paragraf, yang terakhir. Apa agak-agak yang kelima ni? Bersedekah? Kita dah bagi kat dia 4. Betul? Aha. Kita dah minta maaf, kita dah minta halal, kita dah ucap terima kasih dan kita dah doakan dia. This is kita punya turn pula. Minta Apa tu? dia pula doakan kita. Oh, betul-betul. Orang kata doa ibu bapa kita tak ada Sangat. tak ada boundary lah. Exactly. So itulah perkongsian saya. Mudah-mudahan itu adalah payback saya untuk Tuan Hanan. Mudah-mudahan orang kata Allah kurniakan Tuan Hanan kebaikan, bahagia, jumpa jodoh yang orang kata membahagiakan dunia akhirat. InsyaAllah. Dan Amin. berjaya di dunia dan akhirat juga insya-Allah. Amin. Thank you tuan share tips tu. InsyaAllah kita semua boleh implement lah. Exactly, betul, insya-Allah. Aha. Okay tuan. Thank you so much tuan for your time tonight. It's an honor for me lah tuan willing to spend your time. Kita educate the people out there and kita share some tips kan kepada orang di luar sana. Terima kasih. Okay tuan. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Assalamualaikum tuan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.